أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمني من علمك المخزون وصني بسر اسمك المخزون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار آمين يا رب العالمين. الحديث العاشر. Bermula hadis yang ke-10. Lupa tadi. Lupa nak tanya apa tu. Tadi ajar Rana dia ikut dari kelas ni ajar Rana. Saya ikut through FB. Oh, Kak ini pun sama tak? Oh, tak pakai ni Zoom eh? Saya tak saya ada Zoom tapi saya lebih suka FB. Jelas lagi suaranya. Oh, Kak ini pun sama eh? Ada nampak Kak ajar Rana tak ada nampak tadi? Saya Ya. Ha? ada masuk Zoom. Saya masuk Zoom. Oh, Zoom. Ya, ya, ya. Zoom suara jelas. Zoom. Suara jelas Zoom. Hello. Okey eh? Jelas. Okey. Tak tahu jelas tak jelas tu je. Baik. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Al-Hadisul Ashiru, bermula hadis yang ke-10. Dah hadis ke-10 dah kita dah ni. Luak banyak hadis kita ni. Ni sebelum ada puasa ni banyak juga ni. Mau 14-15 dah. An Kulayb bin Ibn Hazim radhiyallahu ta'ala. Bermula hadis 10 tu mangkulun. Dinakalkan an Kulayb daripada Kulayb Ibn Hazim radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata ia Kulayb, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, telah mendengarlah oleh aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Jadi yaqulu nak i'rab jadi apa Yin? Kalau mengaji kitab Syekh Khalid dia ada. Dia ada perbahasan ni. Sebab dia datang dengan sami'tu. Biasa ngaji dengan Syekh Khalid. Yin. Ha? Udah biasa. Kalau tak biasa nak i'rab jadi apa yaqulu? Dia ada khilaf tu. Dia khilaf jumhur dengan Abu Ali Al-Farisi. Tanya. Dia kalau dalam kitab Syekh Khalid tu, ni kita dah ingat lagi lah waktu ngaji dulu tu. Sebab kita ngaji dulu kitab Syekh Khalid dulu. Kita ngaji Jumiah. Pas Jumiah Syekh Khalid. Lepas tu bawa kitab tak lain. Dia sami' tu kalau mengikut Abu Ali Al-Farisi, dia kata i'rab yakul tu jadi maf'ul yang kedua pada sami' tu. Orang kata dia gitu.
Dia kata sami'tu tu mutaaddi pada dua maf'ul. Kata Abu Ali Al-Farisi. Tapi kalau yaqulu, kalau ikut jumhur, itu i'rab jadi hal pada kata Rasulullah tu. Tu dia. Tu biasa kalimah sami'tu tu dia datang dengan yaqulu tu kita faham dah. Kalau jumhur dia kata yaqul jadi hal pada kata Rasulullah. Tapi kalau ikut Abu Ali Farisi dia kata sami'tu tu beramal dua maf'ul apa? Dia tak dia berdua maf'ul. Jadi yaqulu tu jumlah yaqulu tu jadi maf'ul yang kedua. Itulah Syekhul Islam dia sebut tu. Tengok dalam sami'tu. Dia ada sebut dalam Syekhul Islam. Wallahualam kita tak pastilah. Tapi Syekhul itu memang soreh. Ni masalah ni kita ingat ni. Ni kita ingat ni. Ada soreh dalam tu lah. Lepas tu ngaji kita nahu banyak tu dia jumpa masalah tu. Ya. Dia jumpa masalah gini. Ni i'rab dia. Baik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarlah oleh aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa nak jumpa gini hak pelik-pelik, i'rab pelik-pelik ni jumpa dalam hadis dalam Al-Quran. Ni ayat. Boleh tahu ah. Mendengar oleh aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ya Rasulullah. Itu kita i'rab jadi hal. Kalau sami itu jadi maf'ul yang kedua. Mendengar apa? Mendengar berkata ya Rasulullah. Boleh juga. Ada tak? Baik. Mana kata Rasulullah? Maqul qaul. Ya qaumi. Asalnya ya qaumi, asal gitu. Tapi dia azalkan ya. Wahai kaum, utlubul jannata bijuhdikum. Wahrabu minan nari bijuhdikum. Fa innal jannata la yanamu talibuha. Wa innan nara la yanamu haribuha. Wa innal jannata mahfufatun bil makarihi. Wa innan nara mahfufatun bizati wasyahwati. Fala tulhiyannakum 'anil akhirah. Dia baca tulhiyan. Dia la tulanahi. Tengok. Ya qaumi, wahai kaumku, kata Nabi. Utlubul jannata bijuhdikum. Hendak menuntutlah oleh kamu, hendak mencarilah oleh kamu akan syurga. Hendak menuntutlah oleh kamu akan syurga tu bijuhdikum, dengan kesungguhan kamu. Kita nak pergi cari syurga tu mesti dengan kesungguhan kita. Kesungguhan kita maksud kesungguhan amalan kita lah. Wahrabu minan nari bijuhdikum. Dan hendak larilah oleh kamu minan nar, daripada api neraka tu. Hendak lari tu bijuhdikum, dengan kesungguhan kamu. Tengok, bila wahrabu dia tak dia dengan min. Dia tak dekat wahrabu an-nara. Nampak tak? Dia perhati tu. Perhati tu nampak tu. Dia tak dia dengan min tu. Maksudnya apa? Harabah tu apa? Fi'il apa tu? Fi'il lazim. Fi'il lazim. Tahu itu dah. Nampak tak? Habis. Sebab apa boleh kata dituntut bagi kamu tu syurga dengan kesungguhan kamu, dan hendak larilah kamu tu daripada api neraka dengan kesungguhan kamu. Sebab apa? Fa innal jannata, kerana sesungguhnya syurga itu la yanamu talibuha, tidak tidurlah oleh orang yang menuntut akan dia akan syurga. Syurga tu syurga tu tidak tidurlah bagi orang yang mencarikan akan syurga. Kita nak kata, tengok. Tak tidur. Nak tutup syurga kita ni orang beribadat. Wa inna nara, dan sesungguhnya api neraka itu la yanamu, tidak tidurlah oleh orang yang lari dekat akannya, oleh orang yang lari daripada neraka. Tak lari juga. Jadi neraka tu tak tidur
oleh orang yang larikan daripada api neraka. Tadi sebab tak tidur sebab menuntut akan syurga. Ni pula tak tidur dengan sebab dia lari daripada api neraka. Wa innal jannata, dan sesungguhnya syurga itu mahfufatun, dilikungi ataupun diliputi akan syurga itu bil makarihi, dengan perkara-perkara yang dibenci. Tengok. Kita nak ibadah, tengok kita orang Islam. Nak kena semayang, nak kena mengaji. Sebenarnya tu benci nafsu kita tu, benci neraka tu. Allah nak kena stay malam, kena mengaji dengan ustaz. Mintalah ustaz cuti. Itu misalnya kata, Kak ini ngaji pukul 4 suku. Allah, UAE ngajar 4 suku. Biarlah, tak ngajar, tak apa. Benda-benda hak kita tak, orang kata benda kita tak suka. Benda syurga tu benda kita tak suka, jarana. Nak kena pergi solat 5 waktu, tak apalah, 5 waktu wajib. Sampai masuk bulan Ramadan, kena terawih lagi. Benda hak tak bahaya mana lah tu? Tak bahaya dengan nafsu kita. Tu syurga. Wa inna naro. Ni. Dan sesungguhnya neraka itu mahfufatun bil lazati wa syahwati. Diliputi akan neraka tu dengan kelazatan dan keinginan, syahwat. Benar api neraka ni, benar hak kita ingin neraka. Manusia ingin neraka. Api neraka ni, kesedapan apa semua, maksiat dan sebagainya, na'udzubillah min zalik, tak jauh lah. Dengan syahwat ni, dengan keinginan ni macam-macam. Tu semua dia kata dilikungi oleh api neraka. Habis. Fala tulhiyannakum tafriq. Fala tulhiyannakum anil akhirah. Maka jangan melalailah ia bil lazati wasyahwat. Rujuk namanya pada lazati wasyahwat. Dan jangan melalailah ia al-lazat wasyahwat tu akan kamu. Jangan melalai dengan kesedapan, dengan keinginan tadi itu akan kamu tu anil akhirah, daripada meninggalkan akhirat. Antu anil matru'in. Anil matru', daripada meninggalkan akhirat. Terjemah bagi elok je. Lepas tu kita tahu tu antu an apa? Takkan nak kata anil mujawazah, melampaui akhirat. Tak kena. Anil tarki. Habis. Waja'a fi hadisin akharah. Dan telah datanglah pada hadis yang lain. Hadis yang mana? Sifat pada kata hadis. Mankulin. Yang dinakalkan akan dia, akan hadis tu. An Abi Sa'id al-Khudri. Daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Datang tu anin fa'il tak ada lagi tu. Datang tu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang annahu. Jadi fa'il pada ja'a. Datang tu oleh bahawasanya. Qala, kalau sana. Berkata ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yunadi munadin. Idza dakhala ahlul jannati fil jannati. Ni nak cerita apa? Jarana nak cerita nikmat syurga hadis ni. Nak cerita nikmat syurga lagu mana? Allah Ta'ala sediakan pada siapa syurga ni? Ni hadis ke-10 ni. Banyak kita dapat faedah dalam 40 hadis ni. Banyak lagi ni. Dalam satu hadis tu Jarana kadang-kadang ada 2-3 hadis. Ni berbanyak hadis dalam ni. Tadi 1 dah. Ni 2 pula dah. Lagi 3 pula. Ada 4 pula. Banyak hadis. Jadi untung kita. Kadang-kadang 40 hadis tu kadang-kadang dekat 60-70 hadis. Nampak macam mana? Betul Ustaz, betul. Tu kata labur untung mengaji hadis tu kadang-kadang terbanyak dapat. Baik. Berkata ia Rasulullah SAW. Yunadi. Menyerulah. Munadin, oleh orang yang menyeru. Duk seru. Menyeru apa?
Bila tu? Iza dakhala ahlul jannati fil jannati. Menyeru tu apabila masuklah oleh ahli syurga ke dalam syurga. Ha. Ana lakum. Ha. Telah sampai tu ana lakum. Hmm. Ana lakum ni dia apa? Oh, ana lakum tu jawab Iza. Ha. Apabila masuklah oleh ahli syurga ke dalam syurga, ana lakum. Nescaya tibalah. Telah sampai masalah. Al-ana tu lah, Yin. Al-ana tu. Telah sampai masalah, telah tibalah bagi kamu tu, antahyu, bahawasa hidup oleh kamu. Kalau masuk syurga, tengok yang jalan lah. Wala tamutu abadan, dan tidak matilah kamu itu selama-lama. Abadan zamanan daiman, masa yang selama-lama. Wa ana lakum, dan telah sampai masalah bagi kamu itu, ni duduk dalam syurga lah ni, antasihu, antasih, bahawasanya sihat oleh kamu. Wala tasqamu abadan, dan tidak akan sakit kamu selama-lama. Duduk dalam syurga tak akan sakit. Wa ana lakum, dan telah sampai masa bagi kamu itu, antashabbu, bahawasa jadi muda kamu. Muda dah, tak ada tua dah. Alhamdulillah. Wala tahrumu, dan tidak jadi tua oleh kamu abadan selama-lama. Tak jadi tua dah. Duduk syurga tak jadi tua dah. Jadi muda sokmo-sokmo. Habis itu, wa ana lakum anta tana'amu. Tahrumu ke tahrumu tu baca ni. Tahrumu ke tahrumu kita baca tadi. Tahrumu. Maulidnya tahrumu bukan tahrumu. Tahrumu. Ra. Tahrumu. Dan tidak jadi tua lah oleh kamu selama-lama. Wa ana lakum, dan sampai masalah bagi kamu itu, antana'amu, bahawasanya bernikmatlah oleh kamu, mendapat nikmatlah oleh kamu. Duduk dalam syurga dapat nikmat. Saya dapat nikmat. Fala taba'asu abadan, dan tidak menjadi susahlah oleh kamu selama-lama. Saya dah dapat nikmat, susah tak dapat dah. Dalam syurga ni saya dapat nikmat. Wazalika, bermula demikian itu. Zalikal hadisul mazkuru. Bermula demikian itu, demikian itu hadis yang tersebut itu. Qaulu ta'ala, ialah firmannya firman ta'ala, wa nudu antilkumul jannatu awristumuha bima kuntum ta'malun. Al-A'raf. Wa nudu, dan hendak menyerulah oleh kamu akan ahli syurga. Antilkum, antu dipanggil al-mufassirah. Al-mufassarah. Dia panggil al-mufassarah. Dengan mana ai? Ini ayat Quran ni. Dengan mana ai? Wa nudu, dan memanggillah oleh mereka itu ahli syurga. Antilkumul jannat. Ai, yakni demikian itu syurga. Tilkumul jannat. Tilkum, dia panggil masuk dalam tu ye. Apa jalan kawakib tu ada sebut. Isi isyarat. Tilkumul jannatu.
Bermula demikian syurga itu. Auristumuha. Memberi pusakalah. Memberi pusakalah akan dia tu auristumuha tu jadi khabar pada kata tilkumul jannah. Dan bermula demikian itu syurga itu auristumuha, mendapatlah akan demikian itu syurga itu Uristumuha. Bukan uristumuha, memberi pusakalah akan dia akan tilkumul jannah tadi tu Mewarisi Ustaz kan? Ya. Kata mewarisi. Boleh tak? Kan pusaka tu mewarisi kan? Perkataan Melayu ambil dari Arab, mewarisi kan, katakan kita dapat. Mewarisi ni maksudnya memberi pusaka ataupun mendapat lah. Mendapat lah. Molek mendapat. Bermula demikian tu syurga, mendapatlah akan demikian tu syurga tu dengan perkara yang telah ada kamu. Yang telah ada kamu di dunia itu, ta'maluna. Ta'malunahu. Yang telah beramal oleh kamu, hu akan perkara. Ma tu ay minal ibadah lah. Maksudnya kuntum tu jen, telah adalah kamu di dalam dunia. Kuntum ay fid dunia. Jadi nak cerita kata demikian syurga itu, mendapatlah kamu akan syurga itu dengan amal ibadat yang telah kamu kerjakan, yang telah kamu buat di dalam dunia. Habis itu maksud dia. Surah Al-A'raf. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata ia Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu. Yaqulu tu apa yang Arab jadi hal je. Tapi kalau dia ada samik tu ada khilaf tu je. Hal keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu berkata, tak kena yin. Betul. Berkata oleh Allah Taala. Betul lah. Mana dah? Ni bukan ayat Quran ni. Ni panggil hadis kursi. A'dadtu li'ibadi salihina fil jannah ma la aina ra'at wa la uzuna sami'at wa la khatara ala qalbi bashari. Ni dia. Ni nak cerita sifat-sifat syurga. A'dadtu, mersedialah oleh aku, kata Allah Ta'ala, li'ibadi, mensedia tu bagi hamba-Ku yang salihin, yang baik-baik, fil jannah. Sedia tu bagi hamba-Ku tu di dalam syurga. Mensediakan apa? Maf'ul pada kata a'dad tu. Ma la ainun ra'at. Kalau baca aina pun boleh juga. Nafi jenis. Tapi nampak molek ma la ainun dah. Akan perkara yang tidak mata, yang tidak adalah mata itu, ra'at melihat ia mata. Boleh juga. Wala uzunun, dan tidak ada telinga itu mendengar ia telinga. Maksudnya tak pernah dengar. Maksudnya tidak pernah melihatlah oleh mata tu. Jadi dalam syurga benda yang tak pernah melihat tu tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar. Sami'at wala khatarun ala qalbi basharin, dan tidak terlintaslah di atas hati manusia. Maksudnya benda yang tak terlintas dalam hati manusia. Ni tak apalah Jarona. Ni dah terlintas. Esok nak makan ni, terlintas lah ke?
Duduk dalam syurga benda yang tak terlintas dalam fikiran kita, dalam hati kita. Ha. Iqra'u in syi'tum. Ha. Iqra'u. Hendak bacalah oleh kamu. In syi'tum, jika kamu kehendak. Ha. Baca apa? Qaulahu ta'ala, akan perkataannya, perkataan Allah Ta'ala. Ini Al-Quran. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Surah Sajadah. Ini surah Sajadah. Ayat ke-18. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ. Ini tengok. Maka tidak tahulah oleh diri ma ukhfiya, akan perkara yang disembunyikan bagi mereka itu diri. Mana diri ni maksudnya sendirilah di akan seseorang lah diri. Ha. Maka tidak mengetahuilah oleh seseorang itu, nafsu itu asal diri seorang lah. Tidak mengetahuilah oleh seseorang itu akan barang, akan perkara yang disembunyikan ke perkara itu bagi mereka itu seseorang. Apa dia ma'ufiyah? Apa dia perkara yang disembunyi itu? Min qurrati a'yun. Daripada sejuknya mata hati. Ni. Daripada perkara yang menyujukkan hati. Daripada perkara yang menyujukkan mata hati. Ni jangan terlupa ni. Biasa dengar tak qurrati a'yun? Ajar Rana. Duduk dalam kitab mana ni? Kita dah mengaji. Kat ini. Selalu dengar. Selalu dengar kitab mana? Qurratu a'yun ni. Kitab mana kat ini? Duk mengaji dah. Doa selalu. Doa selalu anak nak jujukkan mata. Doa lepas solat. Ya. Saya bahasa terjemah Qurratu a'yun dengan mana? Penyejuk mata hati. Masa jumpa tak terjemahan ni? Qurratu a'yun, penyejuk mata hati dalam kitab mana? Dalam Muqaddimah Musalli. Qurratu a'yun kan? Penyejuk mata hati. Dalam Musalli. Dalam Musalli, Qurratu a'yun. Penyejuk mata hati. Maka tidak mengetahuilah oleh seorang ni, oleh diri itu, akan perkara yang disembunyikan bagi mereka itu diri. Apa dia perkara yang disembunyi itu? Min qurrati a'yun, daripada penyejuk mata hati. Sebab apa tu? Jaza'an bima kanu ya'malun. Kerana balasan. Kerana mendapat balasan lah. Kerana sebagai balasan, bima dengan sebab perkara yang adalah mereka itu beramal. Kita tak tahu qurratu a'yun tu, penyejuk mata hati. Itu dia. Habis. Fa inna fil jannati syajaratun. Maka kerana sesungguhnya fil jannati. Fil jannati tu khabar pada khabar inna muqaddam. Syajaratun tu tak kena. Syajaratan tu dipanggil isim. Isim inna muakhar. Fil jannah tu khabar inna muqaddam. Fa inna fil jannati. Maka kerana sabitlah di dalam syurga itu syajaratun, ada satu pokok. Ada satu pokok. Pokok mana? Sifat. Jumlah tu sifat pada syajaratan. Lau yasirur rakibu fi zilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Tu.
jikalau berjalanlah oleh orang yang menunggang kuda. Nak cerita kata dalam syurga tu, ada satu pokok tu jikalau berjalanlah oleh orang yang menunggang kuda tadi tu, fi zilliha, pada bayang teduhnya. Teduh bagi pokok tu. Pada di bawah bayangan teduhnya, teduh bagi pokok. Berapa lama tu? Mi'ata amin. 100 tahun. La yaqta'uha, nascaya tidak melintasilah ia ar-rakib tadi tu, akan dia, akan syajarah. Yaqta'uha ni asalnya memotong, memutus. Macam ni lah. Dalam pepatah bahasa Arab dia panggil apa? Himmatul rijal taqta'ul jibal. Himmah bagi seorang lelaki itu, taqta'ul jibal, boleh memutuskan akan bukit. Bukan putus bukit tu jadi putus, tak. Maksudnya himmatul rijal taqta'ul jibal, boleh melintasi akan bukit. Itu maksud dia. Taqta'u maksudnya boleh melintasi akan bukit. Himmah rijal tu, seseorang tadi tu, himmah bagi seorang tadi tu boleh melintasi akan lebih daripada bukit. Bukit tinggi mana pun dia boleh lintah. Bukan lelaki saja, perempuan pun masuk sekali lah. Dia panggil min babil ittifaq. Begitu juga sini. Nak cerita kata, jikalau berjalan oleh orang menunggang kuda tadi tu, pada di bawah teduh bayangan bagi pokok tadi selama 100 tahun, nascaya tidak boleh melintasilah seorang menunggang kuda tadi tu, akan dia, akan pokok tadi. Habis itu. Iqra'u in syi'tum. Hendak membacalah oleh kamu in syi'tum, jika berkehendak oleh kamu. Baca apa? Qaulahu ta'ala. Akan firman ta'ala. Ni surah Waqi'ah ni. Wa zillim mamdudin wa ma'in maskubin wa fakihatin kathirah. La maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Inna ansha'nahunna insya'a. Ni surah Waqi'ah ni. Duk baca lalu pagi-pagi. Wa zillim mamdudin, dan bayangan yang panjang. Tu ni sifat-sifat syurga. Bayang panjang. Bayang tu panjang. Tengok kita sekarang ni bayang tak panjang. Bayang kalau syurga tu panjang. Wa ma'in maskubin, dan air yang terus mengalir. Sentiasa mengalir. Maskub. Wa fakihatin kasirah, dan buah-buahan yang banyak. La maqtu'atin, tidak dipotongkan. Apa tidak memutuskan? La maqtu'atin, tidak dipotongkan, tidak diputuskan. Kita tambah lagi tu. Kalau tengok dalam tafsir tu, tidak memutuskan akan dia, tidak diputuskan akan dia, fi zamanin. Lebih situ. Fi zamanin. Dia maksud tadi wazil mamdud tadi tu, bayang yang berpanjangan daimin, berpanjangan berkekalan. Wa ma'i maskub, yakni yang sentiasa mengalir, ini jarin daiman. Tafsir pada kata maskub tadi jarin daiman, yang sentiasa mengalir. Kemudian la maqtu'atin, tidak memutuskan fi zamanin, pada masa. Masa tu tidak ada. Tidak melintahkan masa. Maksudnya tidak berkait dengan masa. Wala mamnu'atin, dan tidak dilarangkan. Ni tidak dilarangkan ni mamnu'atin.
ay ala suri. Di atas, maksudnya tidak ditegahkan. Maksudnya tidak ada pagar. Tu anisur, daripada pagar. Maksudnya tidak ada penghalang lah mudah kata. Tafsir dia gitu. Anisuri. Sim wawra Bukan suat wawra. Sur. Pagar, asal pagar. Dalam ni ditulis bisa manin. Bisa manin. Tuan Syed. Bisa manin. Kitab mana ni? Tafsir Jalalain. Bisa manin. Sorry. Bukan mana? Ala suri tu punna tu kan. Mamnu'atin tu ai bisa manin. Kalau maktu'atin dia ni ai fi zamanin lah. Ya, betul lah. Betul. Mamnu'atin ai bisa manin. Tidak dicegahkan daripada maksudnya tidak dilarangkan daripada saman. Saman ni maksudnya apa tu? Asal saman ni jual beli. Bukan saman ni ada harga. Harga. Ala suri tu tafsir mana ya? Ala surori tu wa furushim marfu'ah. Tu. Silap kita tanda. Wa furushim marfu'ah tu ala suri. Dan dihamparkan akan marfu'ah. Ya, asal ni wa furushim ni asal hamparan yang ditinggikan. Tapi hak mengaji tu dia kata bidadari. Beberapa bidadari yang ditinggikan. Yang ni ala suri. Tak erti juga terjemah dia tu. Tu tafsir balik lah. Dia tulis apa ya? Dia tafsir. Yang lain. Ni kalau kata tafsir ni. Masa beberapa isteri yang... Suror tu bukan jamak sarir ya? Surorin kan? Kalau Jalalain tu. Asuri dia. Alisim waro. Ala surori. Surorin. Ro. Surorin jamak sarir ya? Bukan Kata sim waro. sin roro. Sinroro. Apa kita kata sim waro? Surur. Surur. Bukan surur. Jamak. As-surur. Jamak bagi sarir. Betul lah. Surur tu asal katil. Jamak surur. Bukan surori Surur. Jamak dia surur. Fu'ul. Atau fu'ul. Itu dia. Atau fu'ul. Maksudnya tidak ada tempat, tidak surur ni maksudnya hamparan, betul lah. Hamparan tu maksudnya tidak ada hamparan daripada apa? Katil, maksudnya tak ada tempat tidur lah, benda kata. Tidak ada hamparan tu. Tak tidur lah kita, ibaratnya. Itu maksudnya. Inna ansha'nahunna insha'ah. Dan sesungguhnya menjadilah oleh kami hunna. Hunna tu rujuk pada kata hurul aini. Sesungguhnya menjadilah oleh kami hurul aini. Akan bidadari. Betul ayat dalam tafsir lain. Hurul aini. Bidadari. Sesungguhnya menjadilah oleh kami akan bidadari insya'an. Akan sebagai menjadi sungguh. Dia bagi maf'ul mutlak letakkid. Maksudnya kami menjadikan bidadari itu sungguh. Sebagai kejadian. Itu maksud dia. Jadi insya'a hunna tu rujuk pada bidadari. Betul yang dia Al-hurul aini min ghairi wiladah. Daripada ketiadaan beranak. Maksudnya sentiasa ada. Bukan kata dia sentiasa gini. Dia benda tu bila ada jumpa sekali
Lepas tu ada pula. Dia bagi tajdid. Dia bagi tajdid kan. Dia bagi tajdid sentiasa ada. Buat hal ni, hak tu esok lain pula. Esok lain pula. Dengan ketiadaan wiladah. Situ maksud dia. Maksudnya sebagai jadi yang baru. Maksudnya tulis itu. Insya'a akan sebagai jadi yang baru. Maksudnya kejadian tu benda baru. Ini esok bidang lain. Benda-benda baru. Sentiasa baru je. Bidadari tu ada sokmo tapi bukan benda yang sama kan. Nampak tak? Atau dan syurga esok lah. Habis. Ruya anil Mughirati ibn Syu'bata radhiyallahu ta'ala anhu. Sikit lagi. Anna Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam diriwayatkan daripada Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat apa? Na'im fa'il. Anna Nabiya akan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Nabi, naja Musa rabbahu. Telah bermunajatlah oleh Nabi Musa akan Tuhannya, Tuhan bagi Nabi Musa. Qala berkatalah ya Nabi Musa, ya Rabbi. Asal dari ya tu kan. Tapi ya Rabbi, azakan ya. Wahai Tuanku, akhbirni. Ceritakanlah, beritahulah oleh engkau akan aku. Ceritakan pada aku an akhiri man yadkhulul jannata. Daripada orang yang terakhir yang masuklah seorang tu ke dalam syurga. Siapa dia orang yang terakhir masuk ke dalam syurga? Tanya. Jadi Nabi Musa tanya Allah Ta'ala, siapakah orang yang terakhir yang masuk ke dalam syurga? Kam yakunu lahu minal jannah. Pak tu. An akhiri ma yadkhulu, yang masuklah di dalam syurga. Ya. Kam yakunu, yang berapakah adalah baginya, bagi man itu daripada syurga. Berapa orang duduk dalam syurga tu? Siapa dia? Berapakah adalah bagi mereka tu daripada syurga? Bitapakah? Kam tu maksudnya bitapakah? Bagaimanakah adalah bagi mereka itu dalam syurga? Macam mana keadaan orang dengan syurga? Qala Allah Ta'ala, ni hadis kursi. Ya Musa, wahai Musa, la yabqa fin nari muslimun. Tidak kekallah di dalam neraka itu oleh seorang muslim pun. La tu dia panggil apa? Nampak? Tidak kekallah, nampaknya. Tidak kekallah di dalam api neraka itu oleh seorang muslim pun. Seorang muslim pun takkan kekal. Tapi illa melainkan rajulun wahidun. Melainkan seorang lelaki, asal lelaki seorang. Tapi dia panggil sifat kasyifah tu. Melainkan seorang lelaki ukhrijuhu. Baca ukhrijuhu. Seorang lelaki mana? Ukhrijuhu, yang dikeluarkan akan seorang lelaki tadi tu dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi melainkan seorang lelaki tu dikeluarkan dengan sebab rahmat Allah Ta'ala. Dengan sebab rahmat Allah Ta'ala. Dengan sebab rahmat aku. Birahmati, dengan sebab rahmat aku. Hadis kursi. Fayakifu ala babil jannati. Maka berhentilah seorang lelaki tadi tu ala babil jannati, di atas pintu syurga. Maksud di hadapan lah. Fa'akulu lahu. Maka berkatalah oleh aku baginya, bagi rajulun wahid tadi.
Allah Ta'ala kata apa? Udkhulil jannata. Udkhulil jannata. Hendak masuklah oleh engkau akan syurga. Kitab saya jatuh. Tiba-tiba datang waqad akhazan nasu. Dia nak lagi tu yang. Biasa gini. Udkhulil jannata. Asal udkhul al jannata. Tapi bila sambung, kena baca bawah lah. Udkhulil jannata. Hendak masuklah oleh kamu ke dalam syurga. Fayaqulu. Maka berkatalah ia laki tadi. Kaifa adkhulul jannata? Bagaimanakah aku nak masuk ke dalam syurga? Wa qad akhadhan nasu padahal sesungguhnya mengambillah oleh manusia manazilahum wa darajatihim, mengambillah oleh manusia akan tempat kediaman mereka itu dengan peringkat-peringkat mereka itu. Jadi orang lelaki tadi tanya, macam mana aku nak masuk dalam syurga? Sebab penghuni syurga tu dah ada tempat kediaman dah. Dia tanya, tengok. Falam yabqa li syai'un wala makanu. Maka tidak ada tinggal lagi lah. Tidak kekal lah. Tidak ada perkara yang tinggal lagi bagi aku oleh sesuatu pun. Tak ada perkara lagi dah tinggal bagi aku. Wala makanun. Waw tu atau pada kata syai'un. La tu takkid pada kata lam yabqa. Lam tu takkid pada kata lam yabqa. Soalan kata walam yabqa. Tidak ada yang tinggal lagi makanun. Wala yabqa li makanun. Gitu ya. Maka tidak ada lagi lah bagi aku tu oleh tempat. Tempat tak ada dah bagi aku. Tak ada tempat sesuatu pun. Tak ada tempat pun. Fa'akulu. Maka berkatalah oleh Allah Ta'ala. Ya abadi wahai hambaku. Atarda fil jannati minal makani. Miqdara. Mamlikati malika ini minad dunia. Ini tak Allah Ta'ala sebut. Atarda. Adakah engkau redha di dalam syurga itu? Minal makan tu bayang muqaddam ni. Ambil maf'ul dulu. Adakah meredha oleh engkau di dalam syurga itu miqdara akan qadar mamlakati lakah. Mamlakati malika ini. Adakah engkau redha di dalam syurga itu akan kadar pemerintahan daripada dua raja? Dua raja minat dunia, daripada dunia. Apa dia miqdar tu? Minal makan ni daripada tempat. Soalan kata gini. Jadi Allah Ta'ala tanya, wahai hambaku, engkau redha tak? Dalam syurga tu akan kadar pemerintahan dua raja daripada dua dunia, daripada dua raja daripada dunia, daripada tempat. Jadi engkau suka tak? Kau redha tak? Engkau nak tak? Biar kata. Kau nak tak? Tempat kadar yang kau boleh memerintah di dalam dua raja di dalam dunia. Dia kata gitu. Allah Ta'ala tanya dia. Aku nak bagilah. Kata kau suka tak? Kau nak tak? Kau redha tak? Kau nak ke tak? Dalam syurga ada satu tempat seolah kata engkau tu memerintahkan seperti dua raja. Tengok. Fayaqulu, maka berkata ya rajul. Qad raditu. Sesungguhnya aku redha. Aku nak. Fa'aqulu lahu. Maka berkatalah oleh Allah Ta'ala. Maka berkatalah aku baginya rajul tu. Udkhulil jannata. Hendak masuklah oleh kau ke dalam syurga. Walaka ad'afu zalika. Dan mendapatlah bagi engkau
ad'afu beberapa ganda bagi demikian itu mamlikati malikai ni ataupun miqdara ad'afu zalika zalika miqdari mamlikati malikai ni akan kadar daripada pemerintahan bagi dua raja. Berganda-ganda lagi. Fa'atahu biqadri mamlakati arba'atin minal mulukid dunya. Oh, tu besar. Dan maka memberilah ia Allah Ta'ala akan lelaki tadi tu dengan kadar pemerintahan daripada segala raja dunia. Dekat dalam syurga macam mana? Kita duduk dekat dunia ni macam mana? Nak jadi raja pun tak boleh. Tapi kalau dalam akhirat esok, Allah Ta'ala berikan pada seorang hamba tu tadi, dengan nikmat ni apa? Seolah-olah kita tu jadi seperti kita pegang 4 negeri. Soalan kita ni pegang 4 negeri. Selangor, Kelantan, Kedah. Tak apa, 4 negeri tu aku punya. Duduk bawah pemerintahan kita. Di syurga esok macam mana? Nak cerita tempat tu besar. Nak cerita 4 negeri tu besar. Nampak macam mana? Nampak Ustaz. Tak apalah, dekat sini tak dapat tempat besar raja pun tak apa. Dekat akhirat tu, dekat syurga dia bagi. Qala al-musannif rahmatullahu alaih. Berkata oleh musannif, mudah-mudahan merahmat oleh Allah Ta'ala di atasnya atas musannif. Yakunu. Adalah ia qadru malakati arba'ah tu. Kadar pemerintahan 4 negeri tu ialah misla seumpama Khurasan. Oh, ni besar ni negara. Bukan negeri aja, negara terus. Khurasani wa Irakin wa Yamani wa Syamin. Jadi musannif kita ajar mana? Nama musannif apa? Abu Osman Syekh Muhammad Abi Bakar. Syekh Abu Bakar ni dia kata, dikatakan pemerintahan empat raja tu macam mana? Seperti Khurasan tu di Iran. Khurasan ni dekat sebelahan dengan Iraq. Dan Iraq, besar. Yaman dan Syam. Banyak 4 negeri. Soalan, kita punya luas nak kata jajahan kita tu macam mana? Duduk dalam syurga tu, seorang-seorang tu, ada 4 tempat. 4 negara. Bukan 4 negeri, 4 negara. Kalau Syam tu mengandungi 4 negeri. 4 negara Syam, Palestin, Lubnan, Suria. Satu lagi apa tu? Jangan. Jordan. Jordan. 4 negeri, 4 negara. Duduk dalam Syam. Yaman pun ada 2 negeri dalam tu. So semua semenanjung Arab tu lah Ustaz. Seluruh semenanjung Arab lah kan? Yang ini dia bagi contoh ni. Maksudnya negara kita ibaratnya Malaysia, Thailand, Singapura. Kecil. Ni kalau negeri Arab ni yang besar-besar. Yalah. Thailand besar. Thailand. Nak besar buat apa? Macam mana duduk seorang je masa tu. Nak besar juga je orang nak. Keluasan tu tempat kita. Habis. Qala. Berkatalah musannif, sifatul jannati aksaru mimma yuhsa walakin la budda min zikrin nari indahu. Panjang ni. Panjang ni ni. Tak apa, sambung pula nanti Jumaat ni. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Panjang hari ni. Nanti ada cerita lah tu. Ada cerita bab syurga tu. Cerita nikmat-nikmat syurga tu. Yang mana? Banyak tu. Motivasi. Motivasi. Motivasi banyak hari ni dalam ni. Banyak. Tak tahu berapa puluh ni. Habis. Wallahu a'lam.
mati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Hujan lah. Bahu habis dah bahu. Kamu juga bahu habis ni. Nak beli bahu kayu kering tu habis. Bahur. Gaharu lah. Ori. Beli yang on. Oh, yang dah siap packing dalam bekas. Tapi dah ada kayu. Yang ni dia ada yang jenis sebut tak tahan. Yang kayu Sebut ni jenis. kayu ke? Tapi ni dah pasang tadi lah. Ni tengok dia bau. Kalau yang sebut tu sekejap lah. Ni lah pakai elektrik ni Bawa ni beli yang kayu yang tak ada elektrik pakai arang. Sekejap kan habis. Ni Elektrik tahan sikit. pakai elektrik ni. Jadi peminat bahu lah aku dah jumpa ni tengok ni cantik ambil beli. Betul. Beritahu rumah kata nak baca hadis. Sunat Imam Malik baca hadis. Baca pasal bahu. KL banyak jual. Shopee pun ada. Alah Shopee beli kat kedai arak ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Ar-rabi'u, bermula yang keempat. Yang keempat min arba'in suwarin, daripada 4 rupa. Masalah mufrad ni. Mana? Ma lahu juz'un. Ni payah sikit ni. Satu ni saya kena tulis. Kena beli papan hitam lah tu. Papan putih. Kena sandar kat belakang ni. Lepas ni kalau dah masuk bab-bab depan, bab dia mantik ni, dia bab payah ni, nanti kena masuk, kena buat lukis lah. Tengok. Ma lahu juz'un. Ma tu lafaz. Lafaz yang sabit lah bagi lafaz itu juz'un. Ada satu juzuk. Yang dulu ala juz'in maknahu. Menunjuklah di atas juzuk bagi maknanya, makna bagi ma. Dilalatan ghayra maksudatin. Menunjuk tu akan sebagai dilalah yang menunjuk ghayra maksudatin, yang tidak dikosadkan. Aku mana? Ada misal. Nau hayawanun natikun. Hujan Hayawanun natikun, seperti contoh hayawanun natik. Hal keadaan hayawan natik tu alaman jadi isi alam. Itu tu alal insani, isi alam di atas manusia. Baik, tengok tarikh. Ma lahu. Ma tu kita kata lafaz insan. Sabitlah bagi insan tu, manusia tu juz'un, ada juzuk. Yalah, manusia kan. Kita buat lukis. Ni saya ada lukis tu. Ni buat lukis gini. Nampak tak? Buat gambar orang. Kalau makna kena ni lah. Tak nampak kot. Sekejap. Nanti kena tulis, nanti boleh hantar dalam ni lah. Dia kena lukis nampak orang tu. Manusia yang sabit lah bagi. Ustaz ambil Ya, gambar ini. share lah. Ambil gambar je share. Tak dengar. Ustaz ambil gambar je share lah. Okey, baik. Ma insan yang sabitlah bagi insan tu ada juzuk. Bila tu manusia tu dia ada juzuk dia, tangan, kaki, kepala. Tu juzuk tu.
Juzuk tu menunjuklah ia di atas juzuk maknanya. Makna bagi insan. Bila sebut tangan, kepala tu, kepala kaki itu menunjuk kata manusia. Tapi menunjuk tu dilalatan akan sebagai dilalah sebagai menunjuk ghairu maksudatin yang tidak dikosatkan. Bila sebut kata al-insan hayawanun natik. Bila sebut hayawan natik, kita maklum ma fi rahu, benda ada yang roh, benda yang bernyawa. Bila sebut hayawan natik, benda yang bernyawa. Bila masuk benda nyawa, adakah dikenakan benda nyawa tu insan tu masuk lembu, masuk kambing, masuk ayam? Tak. Itu panggil dilalah. Ghairu maksudnya bukan benda ni dikosatkan, bukan benda yang kita tujukan. Bukan kita kata sebut al-insan hayawan natik. Oh, hayawan natik tu masuk binatang, masuk lembu, kambing, ayam. Dah kata hayawan natik? Tak. Dia sebenarnya ni, hayawan natik. Hayawan tu satu juzuk. Natik tu satu juzuk. Kalau kita nak satu-satu juzuk, hayawan, binatang, itu masuklah. Masuk kambing, ayam, lembu. Tapi bila sebut natik, bila satu kalimah hayawan natik, itu menunjuk kata makna bagi insan. Kalau sebut hayawan semata-mata, mufrad, itu dia makna lain lah. Macam nak kata? Nahu hayawanun natik. Hayawan natik itu, hal keadaan tu jadi alam. Nak isi alam Isi alam ni gini lah, Jorana. Kita kata gini. Gelaran Nabi tu apa? Abul Qasim. Betul tak bapa Abul Qasim? Betul. Dia bapa pada Qasim. Kita tak nak kata, bukan kita jadikan alam. Ataupun kita kata, khas. Kata nama khusus tu, kepada bila sebut Abu Qasim tu, kena pada Rasulullah. Bukan nak kata, bapa pada Qasim. Oh, bapa Qasim maksudnya, bapa masuk bapa Fatimah. Tak bukan gitu. Itu gelaran khas bagi Nabi tu Abu Qasim. Bukan kata Abu Qasim tu bila sebut bapa Qasim, bila sebut bapa bagi Qasim ni, dia tak jadi ala khas. Ini bapa Qasim. Ini bapa Fatimah. Itu lain lah. Ini bapa Tayyib. Abu Tayyib. Nampak tak? Begitu juga Ibn Abbas. Ibn Abbas, bila sebut Ibn Abbas, anak pada Abbas. Nama dia apa? Abdullah. Kalau Ibn Abbas, anak dia ada kata Fadlu, anak dia juga. Tapi tak panggil alam lah tu. Nak panggil alam tu satu nama khas untuk dia je. Tu dia. Tengok. Jadi hayawan natik tu jadi isi alam bagi manusia. Bila sebut insan tu kena pada hayawan natik. Contoh kita kata apa? Itu contoh Abdullah bin Abbas tu. Banyaklah tu contoh tadi tu. Abul Qasim. Contoh kita kena gini. Nahu. Kita letak nama anak kita Nahu. Nak gimana tu? Aku nak belajar ilmu, aku nak belajar kitab Nahu. Dengan siapa? Dengan Nahu. Dengan Nahu? Yang nama dia Nahu? Tu dengan alam bilugh al-arabah. Nama khusus dia Nahu. Bukan nak pada diri Nahu. Ilmu Nahu tu tak. Aku belajar ilmu Nahu dengan Nahu. Habis nama Nahu tu apa? Nama Nahu tu dengan sebab alam. Isi alam dah. Bila sebut isi alam, dia tertentu pada nama orang dah. Tu maksud dia. Bukan nak pada diri nak ilmu Nahu tu tak. Nampak macam mana? Kita kata gini. Ya. Contoh Mana khusus untuk orang tu je lah. Contoh nama Kak ini, Nur Aini. Contohlah. Ha. Cahaya diri. Cahaya diri, cahaya diri. Bukan nak cahaya diri, nak nama isi alam. Nama Nur Aini tu khusus nama dia dah. Kalau kita pecah tu, Nur tu cahaya. Cahaya diri. Cahaya diriku.
Nak pergi mana? Buat apa tu? Aku nak pergi jumpa cahaya diriku. Cahaya tu lain. Bukan nak kita nak satu-satu tu tak. Kita nak namakan, jadikan Nur Aini tu satu nama dah. Khusus pada dia. Bukan maksud kata benda tujuan kita Nur tu cahaya lah. Bukan itu. Kalau kita buat cahaya Nur tu cahaya, Aini tu lain, itu dikatakan mufrad. Itu juzuk bagi dia. Juzuk bagi diri. Bukan kata nur cahaya merujuk kepada kepala. Tak. Aini merujuk pada tangan. Tak. Bukan gitu. Nak pada keseluruhan. Nampak lagi jalan tak? Ya. Kita duk kira benda-benda payah ni apa. Nanti tengok akan datang nak guna juga benda ni. Baik. Ambil itu. Nanti saya hantar gambar macam mana. Dia kalau insan ni dipanggil, kalau insan dipanggil jenis. Nanti akan datang adalah jenis apa? Jenis arad, fasal. Kalau natik dia panggil makna bagi jenis. Kalau natik tu bagi makna bagi jenis. Natik hayawan itu makna bagi jenis. Makna bagi jinsun. Kalau insan tu, kalau kita kata kepala, tangan, kaki, itu dia panggil fardun fil khariji. Benda fardun pada luar fikiran kita. Kaki, tangan ternampak tu farad. Ada berkeseluruhan kita panggil jinsu insan fil zihni. Di dalam fikiran. Kita maklum lah, bila sebut Zaid, faham kita dah. Diri Zaid dah. Bukan faham kata tangan, kaki dah. Tak faham dah gitu. Bukan faham gitu. Habis. Tafrid dia. Fakullun. Maka tiap-tiap min hayawani wa natikin. Daripada hayawan dan natik. Hayawan tu apa? Natik tu apa? Ya dulu. Menunjuklah ia. Kita tambah sikit je. Fakulu min hayawan wa natik ay qabla ja'li alaman. Qabla ja'li alaman. Sebelum dijadikan akan hayawan wa natik tu jadi al-isi alam tu. Sebelum dijadikan isi alam tu, ya dulu ala juz'in min ma'nal alami. Menunjuklah ia kullu tadi tu di atas satu juzuk daripada makna. Makna tu kita panggil musamma pemanggil yin. Madlul pemanggil yin. Makna itulah dikatakan insan. Di atas juzuk sebahagian daripada makna ini, sebahagian daripada manusia, insan. Makna apa? Insan tadi tu bagi isim alam. Isim alam tu yang panggil hayawan natik. Yin. Tulis itu. Isim alam mana? Allazi huwa. Yang ialah alam itu kena pada insan. Alam tu dikatakan hayawan natik. Hayawan natik itulah dikatakan insan. Bukan nak hayawan natik tu lain-lain. Tak. Yang kita kata, contoh dia kata apa? Muhammad Firdaus. Muhammad perkara yang dipuji. Tu lain, bukan kita nak begitu. Itu mufrad lah. Itu lafaz mufrad. Mufrad juga, tapi bukan dia kata menunjuk di atas makna. Bukan menunjuk di atas makna mufrad. Ini menunjuk di atas manusia. Bila sebut hayawan natik, allazi huwa insan. Yang ialah alam tadi tu, yang ialah allazi tu ialah manusia. Tapi walakin hazi dilalatu ghairu masunatin. Sungguh perkataan lagu dan tetapi ini dilalah. Apa dilalah? Hazi dilalah tu rujuk sini kan. Hazi dilalah ai min dilalati ala juz'in maknahu.
min dilalatin ala juz'in maknahu wa huwa hayawanun wa natikun. Tulis itu ya. Wa huwa hayawanun wa natikun. Tetapi bermula ini dilalah. Dilalah mana? Dilalah daripada dilalah di atas satu juzuk daripada makna dia. Apa dia? Iaitu wahwa hayawan dan natik tu. Itu ghairu maksudati. Itu bukanlah perkara yang dikendaki. Bukan kita nak kata hayawan wa natikun. Bukan gitu kita nak tu. Kita nak sekalikan dia. Bila sebut kata hayawan natik, kena pada insan. Habis itu maksudnya ke mana? Balil maksudu. Ni. Domain jaga elok Yin. Domain dia payah juga kita ni kenal. Balil maksudu. Bahkan bermula maksudnya. Al-maksud ai. Dia kena ingat. Ghairu maksudatin. Tambah sikit. Ai. Maksudatin ai qabla ja'li alaman. Tadi kan. Ghairu maksudatin ai qabla ja'li alaman. Sebelum menjadikan akan isi alam. Habis tu. Balil maksudu. Bahkan perkara yang dimaksudkan. Al-maksud ay al-maksud minad dilalah. Al-maksud min hazi dilalah. Al-maksud ay al-maksud min hazi dilalah. Daripada ini dilalah ni. Dilalah hayawan natik tu. Maksudnya apa? Huwa ayyadulla majmu'ul lafzaini. Tu dia. Bahawa menunjuklah oleh perhimpunan bagi dua lafaz. Nak perhimpunan dua lafaz tu. Apa dia? Lafaz tu, dua lafaz, iaitu hayawan natik tu. Ataupun kita kata dua lafaz tadi, nama kain dia Nur Aini. Tu dua lafaz. Nak perhimpunan dua lafaz tu, bukan satu lafaz. Nur cahaya bukan itu ajar mana. Nak perhimpunan dua lafaz. Dua lafaz tadi tu ala zatil musyakhasah. Di atas zat yang tertentu. Di atas zat bagi seseorang. Di atas zat bagi seseorang. Kita kata Abul Qasim. Abul Qasim. Bapak Qasim. Bukan nak kata bapak Qasim tu tak. Nak kata Abul Qasim tu kena pada Rasulullah SAW. Kalau kita kata Abul Qasim, bapak bagi Qasim, boleh jadi kita kata, bapak bagi Qasim, maksudnya Rasulullah tu bapak bagi Qasim, bapak bagi Fatimah, bapak bagi Tohir. Bukan gitu. Banyaklah gitu nama nak. Dia nak tertentu bagi nama dia, khusus. Nampak yang mana kan? Habis itu. Ya. Wal murakabu huwa ma yadullu juz'u dilalatan masudatan. Panjang. Nanti murakab pula. Allah SWT alam. Tengok Sufi pula. Sikit-sikit apa ajaran mantik Dia kalau baca banyak-banyak mantik kan takut pening Ustaz, saya rasa yang mantik tu kita berhenti patut nombor 3. Malam ni patut baca nombor 3. Kita tertinggal nombor 3. 3 tak baca Kalau ikut Dah nota saya. Dah baca nombor 3. Oh ya ke? Agaknya saya tertinggal situ. Allah. Tak apa. Dengar rakaman balik lah. Okey. Saya terkejut juga dia orang kata tak baca lagi nombor 3. Takkan saya langkau kot. Kalau saya langkau tegur saya lah. Kerana kita pun ngantuk. Tertidur. Kadang-kadang saya ngajar pun kadang tertidur juga. Saya tak sedar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Berapa ni? 10. Surat 10. Al-Mabahasul Rabi' baru Mabahasul Rabi'. Al-Mabahasul Rabi'u fil khasi wa takhsisi. Bermula perbahasan yang keempat. Kainun adalah ya fi bayanil khasi wa takhsis. Pada menyatakan khas dan taksis. Apa dia khas dan taksis? Ini pada lafaz khas dan pada lafaz taksis. Dia kata gitu je. Nak ada alam lah. Nak isi alam. Nak pada lafaz khas dengan lafaz taksis. Apa dia? Tengok bawah tu ada takrif dia. Tengok. Wal khasu. Ini wal lafzul khasu. Bermula lafaz yang khas. Ni iktibar lafaz. Al khasu ni iktibar lafaz. Ma la yatanawalu syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Nampak jumpa fasa'idan pula dah. Ma lafaz. Lafaz mana? Lafaz yang tidak bersangkut pautlah. Yang tidak termasuklah. Ia lafaz itu tidak termasuklah. Ia lafaz itu syai'aini akan dua perkara. Jadi lafaz tu tidak mencapai. Asal la tanawalun mencapai kan? Tidak mencapailah ia ma tu, ia lafaz tu akan dua perkara. Fasa'idan ay fazahabal adadu fasa'idan. Fazahabal adadu sa'idan. Maka terlebih banyaklah, maka berlakulah, menjalanilah bilangan itu yang terlebih banyak. Min ghairi hasrin, daripada ketiadaan sakatan, terhad, hasrin. Jadi bila sebut lafaz khusus, dia tidak termasuk daripada dua perkara ataupun lebih daripada dua perkara. Fasa'idan ay fasa'idan min syai'aini. Dia tidak bersangkut paut min ghairi hasrin, daripada ketiadaan terhad. Bukan kata mencapai dua atau lebih. Dia dengan ketiadaan terhad. Bila sebut khas. Dia panggil iktibar lafaz tu sifat hakiki lah. Dia panggil lafaz khas. Lafaz khas. Jadi nak sebut lafaz khas ni perkara yang tidak termasuk lah. Tidak termasuk, tidak bersangkut paut akan dua perkara ataupun lebih. Tak bersangkut paut tu, tidak mencapai tu, mi tu takluk pada kata la yatanawalu ya. Tidak mencapai daripada ketiadaan terhingga. Daripada ketiadaan terhad. Hasrin nak terjemah guna ya? Sekatan kot. Sekatan. Dengan ketiadaan sekatan. Kalau tadi ni sakatan. Sekat lah. Dengan ketiadaan sekatan. Maksudnya tak terhingga. Maksudnya. Dengan tidak ada infinity. Betul tak? Terjemah sini. Betul tak? Tiada limit. Tidak ada limit. Dengan ketiadaan limit. Jadi nak mencapai tu, dia tidak mencapai dua atau lebih, tapi dengan ketiadaan limit. Tu maksudnya. Itu bila sebut khas. Wa takhsis ikhraju ba'di madlulil ami. Mengeluarkan akan setengah daripada madlul, daripada makna. Nampak ya? Nampak ya? Madlul tu apa makna lah. Usama apa panggil.
Dia usul fiqh pakai habis aja. Berkait dengan nahu, sorab, mantik, balaghah. Usul fiqh ni. Dia berkait semua macam mana. Wa takhsisu mengeluarkan ikhraju. Mengeluarkan akan setengah daripada madlul. Setengah daripada makna. Makna yang am. Ni lafaz bagi am. Dia mudah-mudah kata gini. Yang khas dengan takhsis tu apa? Nak dobit bahasa Melayu boleh? Tulis dobit bahasa Melayu. Lafaz kha ni, yakni lafaz yang tertentu dengan satu saja. Seperti lafaz Zaidin tidak termasuk Umar. Tu. Dia tentu satu. Maksudnya dia tak lebih. Tak lebih. Tidak ada sakatan tu maksudnya. Dia tidak lebih dari tu. Nak satu je. Yakni lafaz tertentu dengan satu saja. Seperti lafaz Zaidin. Bila sebut lafaz Zaidin tak masuk Umar, tak masuk Bakar gitu. Kalau dikatakan lafaz am atau taksis, seperti kita kata insan. Tu taksis. Bila sebut insan, bila sebut manusia tu, melainkan siapa? Orang yang am tu. Bila sebut kata makna bagi am, mengeluarkan akan setengah bagi makna bagi umum, iaitu bila sebut kata insan, melainkan hanya tertentu pada orang mukmin sahaja. Itu bagi taksis. Nampak ya? Itu contohlah. Seperti lafaz insan, melainkan orang yang beriman. Bila sebut insan tu, manusia tu apa? Kalau kita taksis gini kan. Kalau kita taksis, insan. Bila sebut kata lafaz taksis, itu tertentu bagi orang mukmin. Contoh. Itu dia. Habis. Wahwa dan bermula ia. Ia taksis tu. Ni pembagian taksis pula. Habislah tu masalah taksis yang khas. Maka bermula ia taksis kismani. Zu kismaini. Za kismaini. Yang mempunyai dua bahagian. Zu kismaini. Yang mempunyai dua bahagian. Apa dia? Muttasilun wa munfasilun. Soalan kata takhsisul muttasilun wa takhsisul munfasilun. Dia panggil takhsis muttasil dengan takhsis munfasil. Fal muttasilu an'a'un. Maka bermula takhsis muttasil itu ada beberapa bagai. Panjang ni. Apalah. Bagi faham dengan yang takhsis tu. Kami sama balik ya. Minha mina anwa' al-istisna'u. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sikit juga.